Tubuh Anda bukan lagi sebuah kereta sport zaman muda usia 20-an. Jika Anda terus menggunakan enjin lama berusia 70 tahun dengan lasak, ia akan meletup. Jika Anda berusia lebih 75 tahun, Anda mesti mengubah undang-undang senaman Anda 180 darjah untuk terus hidup. Izinkan saya menceritakan kisah seorang pesakit bernama Datuk Hanif berusia 78 tahun yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ECU Hospital kami bulan lalu. Beliau dikenali sebagai ikon kesehatan di kejiranan kami. Setiap pagi pukul 5 pagi, beliau pasti bangun untuk berjoging dan pada hujung minggu beliau akan menggalas beg galas untuk mendaki bukit. Ketika kawan-kawan seusianya menggunakan tongkat, beliau memakai seluar pendek dan mempamerkan otot betisnya yang pejal. Beliau tidak minum alkohol dan tidak pernah menyentuh rokok seumur hidupnya. Namun, pada suatu pagi, ketika sedang berlari di taman seperti biasa, tiba-tiba beliau rebah sambil mengerang kesakitan. Orang ramai yang lalu lalang segera menelepon 999 dan beliau dikejarkan ke bilik kecemasan, tetapi keadaannya sangat menyedihkan. Jantungnya mengalami kejutan syok, dan akibat jatuh, beliau mengalami patah tulang pinggul yang kompleks. Kemudian, apabila Datuk Hanif sedar, beliau memegang tangan saya dan menangis karena rasa tidak puas hati. Doktor, apa salah hidup saya? Orang lain minum arak, saya bersenam. Orang lain tidur, saya berjalan. Kenapa perkara ini berlaku kepada saya? Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini benar-benar nasib malang? Tidak. Biar saya berterus terang secara rasional. Datuk Hanif rebah kerana beliau bersenam seperti orang muda 20-an dengan tubuh badan berusia 70-an. Mari saya berikan perumpamaan kereta. Bayangkan ada sebuah kereta klasik berusia 70 tahun, luarannya berkilat kerana dijaga dengan sangat baik. Tetapi bagaimana dengan enjin di dalamnya? Komponennya sudah usang, getah penutupnya sudah reput, dan keanjalan enjinnya sudah berkurang. Jika Anda memandu kereta ini di lebuh raya dan memekut sehingga 150 km, apa yang akan berlaku? Tidak kira betapa kantiknya luaran kereta itu, enjinnya akan meletup di situ juga. Tubuh manusia juga sama. Apabila usia melebihi 75 tahun, sifat jantung, saluran darah, tulang, dan otot kita berubah sepenuhnya. Jantung menjadi keras seperti beg kulit lama, dan saluran darah hilang keanjalannya. Tulang berubah menjadi rapuh dan berliang. Namun kerana jiwa masih muda atau kerana obsesi untuk menjadi sihat, kita mengabaikan keadaan enjin tubuh dan menekan pedal minyak sekuat hati. Ini bukan senaman, ini adalah keganasan terhadap tubuh Anda sendiri. Hari ini, sebagai seorang doktor saya merayu kepada Anda, terdapat 6 jenis senaman berbahaya yang mesti dihentikan serta-merta selepas usia 75 tahun perkara yang jarang diberitahu secara terperinci di hospital. Dan ada kaedah senaman sebenar yang akan membuatkan enjin lama Anda berjalan langkar seperti kereta supercar untuk masa yang lama. Sila keluarkan kertas dan pen sekarang atau panggil anak-anak Anda untuk menonton video ini bersama-sama. Jika Anda memahami kandungan hari ini dengan betul, Anda boleh menjimatkan kos perubatan sebanyak RM300,000 untuk baki 20 tahun akan datang dan yang paling penting, Anda boleh menjalani hari tua yang bermaruah dan sihat tanpa menyusahkan anak-anak. Jika Anda menantikan video hari ini, sila tekan butang suka sekarang. Perhatian kecil, Anda boleh menjadi keajaiban yang menyelamatkan nyawa seseorang. Baiklah, mari kita mulakan dengan serius. 3 jenis senaman yang akan saya sebutkan sekarang mesti dihentikan serta-merta jika Anda berusia lebih 75 tahun. Jangan fikirkannya pun. Ini bukan sekadar soal menjimatkan wang. Ini adalah peraturan hidup dan mati untuk melindungi tubuh Anda yang masih sihat. Datuk Hanif bertanya kepada saya di ICU, adakah masuk akal bahwa jogging yang saya lakukan setiap pagi itu membunuh saya? Saya menjawab dengan tegas, ya. Pertama, perkara yang Anda mesti hentikan serta-merta ialah jogging sehingga nafas tercungap-cungap. Ramai warga emas salah faham. Mereka fikir senaman hanya berkesan jika berpeluh lencun dan tercungap-cungap. Itu adalah pengetahuan lazim semasa muda. Tetapi selepas usia 75 tahun, pengetahuan ini menjadi racun yang boleh menghentikan jantung Anda. Mengapa? Semasa muda, jantung kita lembut seperti belon getah. Apabila darah masuk, ia mengembang dan kemudian mengepam dengan kuat.
Tetapi jantung yang telah berdegup tanpa henti selama lebih 70 tahun kini menjadi keras seperti beg kulit tebal. Secara perubatan, ini dipanggil peningkatan kekakuan jantung. Dalam keadaan ini, jika Anda tiba-tiba berlari dan menaikkan kadar degupan jantung, apa yang akan berlaku? Jantung yang keras itu hanya berdegup laju, tetapi tidak dapat menerima atau mengeluarkan darah dengan cukup. Akhirnya, otot jantung sendiri tidak mendapat bekalan darah, menyebabkan keadaan iskemia. Bahasa mudahnya, jantung tercekik. Itulah sebabnya seseorang yang sedang berlari tiba-tiba rebah dan meninggal dunia. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ukurannya hanya satu. Pastikan Anda boleh bercakap dengan orang di sebelah. Jika Anda berjalan dengan kawan sambil berbual tentang drama yang ditonton semalam tanpa masalah, itu adalah obat. Tetapi jika Anda tercungap-cungap sehingga susah bercakap, Anda mesti berhenti serta-merta. Itu bukan senaman, itu adalah penyiksaan yang memerah jantung Anda. Kedua, ialah mendaki Gunung Hika. Secara tepatnya, tindakan berjalan turun dari gunung atau bukit. Datuk Hanif juga mengalami kemalangan semasa jalan menurun. Tuan-tuan, semasa mendaki naik, Anda berhati-hati kerana ia meletihkan. Tetapi semasa turun, perasaan menjadi seronok dan langkah menjadi ringan, jadi Anda melangkah laju. Pada saat itulah, tulang rawan lutut Anda sedang dihangkurkan seperti digiling batu pengisar. Tekanan pada lutut semasa turun adalah 3 hingga 4 kali ganda berat badan. Jika berat badan Anda 60 kg, lutut Anda perlu menahan beban lebih 200 kg semasa turun. Ini sama seperti memandu lori dengan tayar yang sudah botak sambil membawa muatan penuh. Lebih menakutkan ialah risiko jatuh. Jika Anda jatuh selepas usia 70 tahun dan patah tulang pinggul hip, ini bukan sekedar patah tulang biasa. Ia digelar jemputan malaikat maut kerana sangat menakutkan. Secara statistik, pesakit patah tulang pinggul yang tidak menjalani pembedahan mempunyai kebarangkalian kematian lebih 70% dalam masa 2 tahun. Kadar kematiannya lebih tinggi daripada kanser. Mereka meninggal dunia bukan kerana tulang patah itu, tetapi kerana otot menyusut semasa terlantar, kemudian mendapat radang paru-paru, pneumonia, dan luka baring bedsor. Akhirnya meninggal dunia akibat sepsis. Jadi, tolong buang keinginan untuk menakluk puncak gunung. Jika Anda mesti pergi juga, lebih baik naik kereta sampai ke kaki bukit dan berjalan di laluan yang rata sahaja. Dan jika Anda mendaki, Anda mesti menggunakan 2 batang tongkat hiking untuk mengagihkan beban lutut ke tangan. Ketiga, Anda mungkin akan terkejut, yaitu mandi air sejuk atau berenang di air sejuk. Di TV, kadang-kadang keluar orang yang terjun ke dalam air sungai Berais atau mandi air sejuk pada musim sejuk, kononnya sebagai rahsia kesehatan, bukan? Bagi warga emas berusia 75 tahun ke atas, itu sama seperti perbuatan membunuh diri. Tubuh kita sangat lemah terhadap perubahan suhu yang mendadak. Terutamanya apabila beralih dari tempat panas ke air sejuk atau terjun ke air sejuk untuk menyejukkan badan pada hari panas, tindak balas kejutan sejuk cold shock response akan berlaku. Sebaik sahaja air sejuk menyentuh kulit, seluruh saluran darah di badan akan mengecut serta-merta seperti terkena renjatan elektrik. Apabila saluran darah menyempit, apa jadi pada tekanan darah di dalamnya? Ia akan melonjak naik secara menggila. Tidak tahan dengan tekanan itu, saluran darah otak boleh pecah atau jantung boleh terhenti. Sebenarnya, ramai warga emas yang tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital dari kolam air sejuk di rumah mandi awam. Berenang itu bagus. Ia senaman yang sangat baik dan tidak membebankan sendi. Tetapi, suhu air mestilah air suam yang hampir sama dengan suhu badan. Di kolam renang awam biasanya ada kolam air suam atau kolam terapi. Berjalanlah perlahan-lahan di dalam air di sana. Itulah jalan untuk menyelamatkan Anda. 3 perkara yang saya sebutkan tadi, jogging, turun gunung, dan renang air sejuk. Ini adalah musuh paling kuat yang menyerang jantung dan tulang Anda secara langsung. Tetapi ini belum berakhir. 3 perkara seterusnya yang akan saya sebutkan dalam bahagian seterusnya adalah lebih licik dan lebih berbahaya. Mereka yang pergi ke gimnasium, padang golf, atau berbasikal mesti tahu perkara ini atau akibatnya sangat buruk. Saya berharap video ini menjadi perisai yang melindungi nyawa Anda.
Tolong kongsikan dengan segera kepada rakan-rakan yang Anda hargai. Perkara baik akan menjadi lebih besar jika dikongsi. Baiklah, mari kita beralih ke cerita seterusnya yang lebih penting. Sekarang, saya akan beritahu 3 jenis senaman yang lebih licik dan berbahaya. Jogging atau mendaki yang saya sebutkan tadi mungkin Anda akan berhenti separuh jalan karena penat, tetapi masalah dengan senaman berikut ini ialah Anda tidak boleh berhenti karena ia seronok atau Anda rasa badan Anda menjadi semakin sasa. Titik itulah yang menjerumuskan Anda ke dalam perangkap yang lebih besar. Keempat, tindakan yang tidak boleh dilakukan sama sekali ialah senaman angkat berat sambil menahan nafas. Zaman sekarang, ramai warga emas pergi ke gimnasium karena percaya otot adalah harta. Itu sangat bagus. Tetapi masalahnya ialah cara menggunakan tenaga. Apabila mengangkat beban berat seperti dumbbell atau barbel, kita secara tidak sadar akan menahan nafas sambil meneran. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil manuver Valsalva. Apabila Anda menahan nafas, tekanan dalam perut meningkat dan memudahkan Anda menggunakan tenaga, tetapi pada ketika itu, tekanan darah akan melonjak naik ke tahap yang tidak masuk akal. Seseorang yang tekanan darah biasanya 120 boleh tiba-tiba naik, sehingga 200 atau 250 sebaik sahaja menahan nafas dan meneran. Ia seperti periuk tekanan yang tersumbat, tekanan memuncak dalam saluran darah otak yang sudah tua dan lemah. Apa akan jadi? Bagi mereka yang ada aneurisme otak, saluran darah boleh pecah serta-merta dan menyebabkan pendarahan otak. Malah, salah seorang rakan Dato' Hanif juga mengalami stroke dan lumpuh separuh badan semasa melakukan bench press di gimnasium. Niat hati nak bina otot akhirnya terpaksa berkerusi, roda sumur hidup. Jadi, adakah tidak boleh buat senaman kekuatan? Bukan begitu. Anda kuma jangan tahan nafas. Apabila menggunakan tenaga, yaitu semasa mengangkat beban, hembuskan nafas melalui mulut. Jika Anda membiarkan saluran nafas terbuka, tekanan darah tidak akan melonjak naik secara mendadak. Dan tolong jangan tamak berat beban, sebaliknya gunakan beban ringan dan tambah bilangan ulangan. Kita bukan nak jadi ahli bina badan. Kelima ialah berbasikal tanpa henti lebih dari 1 jam. Berbasikal adalah senaman yang sangat baik kerana berat badan tidak membebankan lutut. Tetapi ada satu perangkap maut di sini, yaitu tempat duduk sadel basikal. Jika Anda duduk di atas pelana yang keras dan sempit sambil mengayuh selama 1 atau 2 jam, bahagian perineum, kelangkang, yaitu bahagian antara punggung dan alat sulit, akan tertekan. Di kawasan ini, saraf penting dan saluran darah yang menuju ke bahagian bawah badan lalu seperti di lebuh raya. Tetapi pelana basikal menyekat lebuh raya ini dengan ketat. Seperti memijak hos air sehingga air tidak keluar, peredaran darah ke kaki akan tersumbat dan saraf akan tertekan. Bagi lelaki, prostat boleh rosak dan bagi wanita, masalah inkontinen urin kencing tak lawas atau sakit pelvis boleh menjadi lebih teruk. Jika ia menjadi serius, kaki boleh hilang rasa atau menjadi kebas, tetapi ramai yang tersilap anggap ini sebagai kesan senaman dan terus mengayuh. Akhirnya, saraf boleh rosak secara kekal sehingga susah untuk berjalan. Semasa berbasikal, selepas 30 minit, Anda mesti turun dan berjalan selama 5 minit. Anda perlu beri masa untuk membuka semula saluran darah yang tersumbat. Terakhir, yang keenam ialah gerakan pusingan badan rotayung yang berlebihan dalam hayunan golf. Warga emas yang bermain golf, janganlah bertarung nyawa demi jarak pukulan driving distance. Hayunan golf adalah senaman memulas yang memerah tulang belakang. Tulang belakang orang muda ibarat tuala basah, ia boleh bertahan walaupun dipulas. Tetapi tulang belakang orang berusia sepentu ibarat ranting kayu kering. Ia seperti tin kosong akibat osteoporosis. Jika Anda memulasnya dengan kuat secara tiba-tiba, tulang belakang boleh remuk dan penyek. Ini dipanggil patah mampatan tulang belakang, vertebral compression fracture. Lebih menakutkan, walaupun tulang patah, pada mulanya Anda mungkin hanya rasa sakit pinggang sedikit dan mengabaikannya. Anda tampal koyok dan keluar main golf lagi. Lama-kelamaan tulang belakang runtuh sepenuhnya, belakang menjadi bongkok dan ketinggian menyusut. Apabila tulang belakang runtuh, tulang rusuk akan turun menekan paru-paru dan perut. Bernafas jadi susah. Penghadaman terganggu, akhirnya membawa kepada malnutrisi dan radang paru-paru.
Inilah sebab mengapa kadar kematian pesakit patah tulang belakang dalam tempo FIFA tahun mencecah 3%. Nikmatilah golf, tetapi kurangkan saiz hayunan swing kepada separuh. Jangan pusingkan pinggang, sebaliknya pukul dengan ringan menggunakan lengan sahaja. Jangan kerana hendak tunjuk kepada kawan-kawan bahawa Anda masih kuat, Anda habiskan sisa hidup di atas katil. Baiklah 6 perkara yang saya sebutkan tadi. Jogging, turun gunung, mandi air sejuk, tahan nafas, berbasikal lama, dan golf hayunan penuh. Bagi warga MS berusia 75 tahun ke atas, ini bukan senaman, tetapi buruh paksa dan penyiksaan. Jadi, apa yang patut dibuat? Ada yang mungkin marah dan bertanya, adakah kau suruh aku duduk bernafas saja? Tidak. Datuk Hanif juga marah begitu kepada saya pada mulanya. Tetapi Datuk Hanif yang telah pulih kini mengikuti rutin yang saya sediakan dan kelihatan 10 tahun lebih muda. Rutin senaman survival, kelangsungan hidup khusus untuk umur 75 tahun yang boleh diikuti oleh sesiapa sahaja di rumah atau taman tanpa kos perubatan 1 sen pun. Dan saya juga akan menjawab soalan-soalan yang paling Anda ingin tahu dalam bahagian seterusnya dengan jelas. Jika video hari ini membantu Anda, sila tekan butang langgan, subscribe, dan butang loseng notifikasi. Saya, sebagai doktor pribadi kesehatan Anda, akan membalas dengan maklumat yang lebih padat. Baiklah, mari kita lihat penyelesaian sebenar. Datuk Hanif pada mulanya ragu-ragu. Doktor, boleh bersenam dengan cara ini? Macam terlalu ringan je, katanya. Tetapi tepat 3 bulan kemudian, Datuk Hanif membuang tongkatnya dan menunjukkan ibu jari bagus kepada saya. Inilah rutin kelangsungan hidup full, langkah sehari untuk menguruskan enjin lama Anda seperti kereta super. Pertama, pukul coba pagi, langkah pemanasan. Jangan terus bangun, mendadak sebaik sahaja buka mata, memaksa jantung yang berehat sepanjang malam untuk tiba-tiba bekerja akan membebankannya. Ini sangat mudah menyebabkan hipotensi ortostatik dan jatuh. Laburkan 5 minit semasa masih baring di atas katil. Gerak-gerakkan pergelangan kaki, regangkan badan, tegakkan lutut dan goyangkan ke kiri dan kanan. Ini adalah untuk memanaskan enjin. 5 minit ini menentukan keadaan badan Anda sepanjang hari. Kedua, pukul 10 pagi, langkah pemanduan selamat. Selepas sarapan dan makanan hadam, berjalanlah di tanah rata. Elakkan bukit atau jalan menaik. Taman yang ada tanah atau trek getah lebih baik daripada asfalt. Paling penting di sini ialah ujian bercakap yang saya sebut tadi. Berjalanlah selama 30 minit sahaja pada kelajuan di mana Anda masih boleh berbual dengan kawan di telefon atau menyanyi kecil mengikut lagu radio. Ketiga, pukul 3 petang, langkah penyelenggaraan enjin. Duduk di kerusi di rumah dan lakukan senaman elastic band, gelang getah rintangan. Ini kuncinya. Berjalan sahaja tidak membina otot bahagian atas badan dan otot terasko. Anda hanya perlukan getah senaman yang murah, mungkin berharga 20-20-20. Duduk di kerusi, tarik getah dengan kedua-dua tangan atau sangkut pada kaki dan tolak. Hembus nafas, semasa menarik, Anda boleh membina otot dengan selamat tanpa risau tentang tekanan darah. Keempat, pukul 7 malam, langkah cuci kereta. Berjalan di dalam kolam air suam di pusat renang kejiranan. Ini untuk merehatkan lutut dan pinggang yang menahan berat badan seharian dengan bantuan daya apungan air. Disebabkan rintangan air, kesan senaman berjalan di dalam air adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding di atas darat. Inilah rutin yang diamalkan oleh Datuk Hanif. Tidak perlukan wang, tidak mencederakan sendi, dan jantung pun selesa. Namun, di sini ada 3 soalan yang sering Anda tanya di bilik rawatan. Anda perlu tahu ini untuk menjadi sempurna. Soalan pertama, dokter, saya berjalan sampai kaki rasa nak meletup sakitnya. Adakah ini kesan senaman? Ini soalan yang sangat penting. Kesakitan ada jenis bahaya palsu dan bahaya sebenar. Jika kaki sakit semasa berjalan, tetapi sakit itu hilang apabila Anda membongkok ke hadapan atau duduk mencangkung, ini adalah spinal stenosis. Orang panggil sindrom troli pasar raya. Ini kuman tidak selesa, tetapi tidak membahayakan nyawa serta-merta. Tetapi, jika kaki sakit semasa berjalan dan Anda berhenti, namun sakit itu berterusan walaupun berdiri diam atau kaki terasa sejuk,
ini adalah bahaya sebenar. Ini dipanggil penyakit arteri periferi pada, bermakna saluran darah kaki tersumbat teruk. Saluran darah kaki tersumbat adalah isyarat bahwa saluran darah jantung dan otak juga sedang tersumbat. Pada masa ini bukan masanya untuk bersenam. Anda perlu segera berlari ke pakar kardiologi atau vaskular. Soalan kedua, lengan dan kaki saya kurus, tapi perut buncit. Adakah ini oke? Sangat tidak oke. Bentuk badan labah-labah. Istilah perubatan ialah sarcopenic obesity. Obesity sarcopenia. Kadar kematiannya jauh lebih tinggi daripada obesity biasa. Lemak visceral, lemak dalam perut, telah mengisi tempat di mana otot menyusut, dan lemak visceral ini adalah kilang keradangan. Penyelesaiannya hanya satu. Jangan kurangkan nasi, tetapi tambah protein. Setiap kali makan, Anda wajib makan daging, ikan, tauhu, atau telur sebesar tapak tangan. Dan Anda mesti isi semula otot dengan senaman elastic band duduk yang saya sebutkan tadi. Soalan ketiga, adakah kasut lari mahal atau jam tangan pintar membantu? Saya cakap jujur. Dengan duit beratus ringgit untuk beli peralatan itu, lebih baik pergi ke Hospital University dan buat ujian senaman kardiopulmonari. Lakukan ini sekali. Ia akan menunjukkan dalam bentuk nombor tepat pada tahap mana jantung Anda mula terbeban dan head mana yang selamat. Mengetahui kapasiti enjin tubuh Anda dengan tepat dan bersenam mengikutnya adalah 100 kali lebih bernilai daripada kasut mahal. Tuan-tuan dan puan-puan, senaman bukan latihan komando. Ia sepatutnya menjadi penghibur yang menjaga tubuh Anda. Rutin dan pengetahuan yang dipelajari hari ini tidak susah, bukan? Mulai hari ini, saya akan mulakan rutin selamat ini, serta-merta, saya akan sayangi tubuh saya. Sesiapa yang berazam begini, sila tinggalkan komen 2 perkataan sahaja. Saya buat. Azam kecil Anda, itu akan mengubah semangat hangat-hangat tahi ayam menjadi tabiat selama 30 tahun. Lebih bagus jika Anda saling memberi semangat di ruangan komen. Sekarang sebagai penutup bersama dengan image Datuk Hanif yang telah kembali sihat, saya ingin sampaikan pesan terakhir saya kepada Anda. Baru-baru ini saya bertemu Datuk Hanif yang datang untuk rawatan pesakit luar sempena ulang tahun pertama keluar wad. Beliau tidak masuk dengan mempamerkan otot betis yang tegang atau bau peluh seperti dulu. Sebaliknya, beliau membuka pintu bilik rawatan dengan wajah yang sangat tenang dan damai. Datuk Hanif tersenyum dan berkata kepada saya, "Doktor, dulu saya marah kalau tak dapat naik sampai puncak gunung sebab rasa diri dah tua. Tapi sekarang, saya rasa sangat bersyukur dengan 2 kaki saya yang membolehkan saya berjalan di tanah rata sambil memimpin tangan cucu perempuan saya. Sekarang baru saya tahu apa itu senaman sebenar. Benar, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Hanif tidak lagi memaksa diri mendaki gunung. Beliau tidak lagi berlari sampai tercungap-cungap, tetapi beliau lebih sihat daripada sesiapa pun. Tekanan darah kembali normal, sakit lutut hilang, dan paling penting, wajahnya penuh ketenangan. Ini karena beliau membuang kedegilan untuk mengalahkan tubuhnya dan memilih kebijaksanaan untuk memahami dan menyayangi tubuhnya. Ingatlah 3 perkara daripada bicara panjang saya hari ini. Pertama, selepas usia 75 tahun, senaman bukan latihan tentera. Intensiti di mana Anda boleh tersenyum dan berbual dengan orang sebelah, kelajuan di mana Anda boleh bernafas dengan tenang, itulah undang-undang emas yang menyelamatkan Anda. Kedua, jangan tertipu dengan luaran. Apa yang lebih penting daripada baju sukan mahal dan badan berotot, ialah mengetahui head selamat yang mampu ditanggung oleh jantung dan saluran darah Anda. Ketiga, jangan simpan video ini seorang diri. Sila kongsikan video ini kepada kawan-kawan berharga yang mungkin sedang mengangkat berat atau mendaki Bukit Kuram demi menjadi sehat sekarang. Jika dapat menyelamatkan nyawa seorang pun, tiada kepuasan yang lebih besar bagi saya sebagai seorang doktor. Saya telah menyaksikan saat-saat akhir ramai pesakit selama 20 tahun di hospital. Antara yang paling menyedihkan adalah perpisahan yang sebenarnya boleh dielakkan jika mereka tahu lebih awal. Saya berharap dengan tulus ikhlas agar video hari ini menjadi pagar kukuh yang melindungi kebahagiaan Anda dan keluarga Anda. Saya akan terus menyokong hari tua Anda yang sehat sehingga ke akhirnya
Saya berdoa agar Anda melalui hari ini dengan selamat dan membuka mata dengan sehat esok pagi. Semoga berbahagia, lama-lama bersama keluarga tersayang. Sekian, saya Dr. Mohad Rizal dari saluran kesehatan warga EMAS, dokter pribadi untuk warga EMAS Malaysia.